Kementerian Pendidikan Tinggi KPT komited memastikan Hospital Universiti Malaysia Sabah beroperasi selewat-lewatnya suku pertama atau kedua tahun depan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek tersebut kini mencapai 96% siap. Saya pastikan supaya projek ini hendaklah disegerakan. Kena dipastikan supaya tidak berlaku kelewatan yang terlalu panjang. Inilah dasar kerajaan kita, bawah kerajaan Madani untuk pastikan supaya menteri pun dapat turun untuk melihatnya. Beliau berkata pusat rawatan primer yang telah siap akan memulakan operasi lebih awal pada Disember ini. Pusat berkenaan menyediakan sehingga 25 pakar dan bilik konsultasi untuk perkhidmatan pesakit. Dalam pada itu, Datuk Zamri memaklumkan 2 bangunan asrama baharu UMS yang tergendala akibat isu teknikal dan perundangan akan diselesaikan segera. Langkah ini penting bagi menampung pertambahan jumlah pelajar UMS yang semakin meningkat. Asrama tersebut dijangka menyediakan tambahan lebih 3,078 tempat penginapan sekaligus menangani defisit kapasiti penginapan yang dialami UMS. Kerajaan berhasrat menubuhkan sebuah institut kemahiran mara IKM di Sandakan. Ia bagi memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta menangani kadar pengangguran dalam kalangan belia Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan institusi itu penting bagi memenuhi permintaan setempat dan menyediakan peluang latihan kemahiran supaya anak muda Sabah dapat bekerja di negeri sendiri. Kawasan ini perlukan high TVET courses untuk ditawarkan pada pelajar-pelajar di sini. Saya sebutkan kerana terdapat 1 daripada 5 penganggur datangnya daripada Sabah dan ini mesti diselesaikan. Dan insya-Allah dengan wujudnya kolej ini ianya akan dapat menawarkan pekerjaan dengan gaji premium melebihi gaji minimum sebagaimana yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian pada program sentuhan kasih desa di Sungai Sibuga, Sandakan. Peranan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI amat penting dalam mencorakkan masa depan serta pembangunan golongan belia di Sabah. NADI bukan lagi sekadar pusat akses internet tetapi berfungsi sebagai ruang bimbingan dan peningkatan kemahiran yang membuka kepada lebih banyak peluang kerjaya anak muda. NADI bring the technology to the kampung supaya semua mendapat peluang untuk akses. In fact, I think we provide almost the best, bukan sahaja in terms of facilities, tetapi juga program yang berbagai-bagai for the children, for the community, business community, everything lah. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program Hari Bersama Komuniti di Nadi Kampung Kepimpinan Putatan. Tan Sri Johari berharap Nadi berkembang sebagai platform utama melatih generasi muda memahami demokrasi dan proses membuat keputusan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menafikan dakwaan pembangkang bahawa tiada perubahan di bawah Kedun Sulaman yang diwakilinya sejak 8 Penggal lepas. Beliau menegaskan pelbagai perubahan telah dilaksana demi memberi manfaat kepada rakyat. Antara pencapaian besar adalah pembinaan kampung tersusun di Mengkabong dan Kampung Penimbawan dengan setiap keluarga nelayan diberi rumah percuma dan berpindah ke daratan berbanding tinggal di atas air. Turut dilaksana pembinaan kompleks sukan tuaran membabitkan kos RM15 juta di kawasan seluas 6.07 hektar. Selain menyediakan peruntukan tahunan kepada Persatuan Belia serta bantuan perniagaan kecil-kecilan. Usaha membangunkan tuaran turut meliputi projek infrastruktur mega iaitu menaik taraf jalan dari Bulatan Berungis ke Batangan menjadi jalan 2 hala 4 lorong serta projek lebuh raya Pen Borneo dari Serusup Tuaran ke Pituru Kota Blud yang dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Slogan Demi Rakyat Demi Sabah Sukta Mohon. Manifesto 5 tahun diperkenal calon Barisan Nasional BN Datuk Seri Arthur Joseph Kurup sebagai komitmennya dalam meningkatkan kualiti hidup penduduk kawasan tersebut. 3 tekad dalam manifesto memperjuangkan hak-hak Sabah selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963, menghubungkan inisiatif sosioekonomi antara persekutuan dengan negeri serta menolak sentimen perkauman dan politik kebencian. Berilah saya
peluang juga untuk berkhidmat untuk kamu di peringkat negeri Sabah supaya saya juga boleh membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dibawa bidang kuasa kerajaan negeri. Datuk Atta turut membentangkan 7 tawaran utama termasuk ekonomi tempatan yang maju, mempercepat pewartaan tanah dan kampung serta menaik taraf jalan kampung dan jalan pertanian. Beliau yang juga Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah berdepan saingan 5 penjuru. Elak provokasi bagi memelihara keharmonian masyarakat sepanjang tempoh kempen pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17. Calon JRS Kuala Penyu, Datuk Limus Juri berkata, kempen seharusnya dijalankan secara berhemah dan fokus kepada usaha pembangunan di kawasan ditandingi. Kempen secara berhemah dan tidak memburuk-burukkan sesama sendiri calon. Dan kita menjadi wakil rakyat ini bukan untuk berdendam, hanya kita menjadi wakil rakyat untuk membangunkan daerah kita dengan perancangan-perancangan yang telah kita rancangkan. Beliau menyatakan demikian dalam jelajah kempen PRN Sabah ke-17 N33 Kuala Penyu di Kampung Kerukan. Dalam pada itu, Datuk Limus yakin dapat menyumbang kerusi DUN Kuala Penyu kepada GRS. Beliau bakal berdepan dengan 5 calon lain iaitu Annie Ginsik PIS, Dr. Monih Ipin Warisan, Datuk Awang Asli Lakat BN, Walter Philip Michael Star Sabah dan Jonathan Matthews PKS. Pemasangan sepanduk dan bendera parti politik di kawasan awam khususnya di Kota Kinabalu terkawal. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Operasi DBKK Robert Lipon berkata pemantauan berterusan mendapati semua parti mematuhi arahan pemasangan yang ditetapkan. Beliau memaklumkan pada peringkat awal kempen terdapat pemasangan di lokasi tidak dibenarkan. Namun keadaan pulih selepas DBKK dan JKR mengeluarkan kenyataan selain menghubungi ejen pilihan raya terlibat. Untuk hari ini dan harap-harap berterusan di masa-masa akan datang agak terkawal. Bendera-bendera dan juga bahan kempen dipasang di tempat yang memang dibenarkanlah. Parti-parti yang bertanding turut diingatkan untuk membuka dan membersihkan semua bahan kempen mereka selepas tamat tempoh kempen. Perkukuh institusi keluarga melalui kasih sayang, kesihatan, akhlak, ilmu dan keharmonian. Pendekatan program kesejahteraan keluarga Soyang Koi Kelanggungan Kito, anjuran Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPKKN. Program bersempena Bulan Keluarga Kebangsaan peringkat negeri ini turut menjadi platform memperkenal dasar kasih keluarga negara. InsyaAllah kita akan lancarkan dasar kasih keluarga negara. So ini adalah satu pendekatan program untuk kita beri kesedaran pada masyarakat bahawa pentingnya untuk mengutamakan keluarga dalam apa jua tindakan. Penubuhan Dewan Komuniti Bestari Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah PRBSS amat signifikan. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai tempat berhimpun tetapi sebagai pusat utama kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan komuniti setempat. Setiausaha politik kepada Ketua Menteri Datuk Abdul Kasim Razali yakin kemudahan ini juga mampu menjadi platform penggerak komuniti untuk menjalankan pelbagai program. Antaranya kelas bimbingan, aktiviti kesenian, bengkel kemahiran dan majlis kebudayaan yang mampu memperkukuh jati diri masyarakat Bajau Sama serta rakyat Sabah. Beliau mewakili Ketua Menteri merasmikan Dewan Komuniti Bestari PRBSS cawangan bandaraya di Kampung Unggun Jaya, Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Presiden PRBSS Cawangan Bandaraya Datuk Jumat Idris mahu usaha memperkasa penguasaan bahasa Bajau Sama dalam kalangan generasi muda terus dipertingkat. Akhir-akhir ini kita melihat anak-anak suku Bajau Sama ini walaupun ibu bapanya Bajau tetapi mempraktikkan bahasa kebangsaan di rumah dan akhirnya kita khawatir bahasa ini akan pupus. Sebab itu bahasa ini perlu dikekalkan, dipraktikkan supaya identiti Sabah itu terkenal. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Selepas ini berita pagi Sarawak bersama Debbie Amanda Padaan. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Undi 2025. Salam Malaysia Madani.